Sebab tu rumah bagi baca Quran. Dan alhamdulillah anak saya 6 orang. Bukan nak pujilah, tapi nak cerita kata 6 orang semua hafal Quran. Dia ada 6 orang anak, 5 perempuan, seorang lelaki. Hafal Quran. Orang kata kat saya, hafal Quran esok nak kerja apa? Betul tak Cikgu Malano? Orang kata hafal Quran esok nak kerja apa? Saya kata tak ada kerja apa, InsyaAllah rezeki Allah punya. Alhamdulillah anak saya hafal Quran habis 30 juzuk. Kemudian ambil SPM. Ambil dapat A, 6A. Akhirnya masuk tuan-tuan UIA. Habis dah tuan-tuan. Yang kedua pun masuk universiti juga. Yang ketiga pun masuk USIP. Hafal Quran. Dia orang kata nak kerja apa? Saya kata rezeki Allah punya. Kita tak yakin ni adik-adik hafal Quran ni. Adik jangan susah hati adik, hafal Quran. Sebab nak hafal memang senang, nak ingat susah. Bagi hafal dan ingat. Anak saya 6 orang hafal Quran. Seorang lelaki tak habis lagi, yang lain ni habis Quran. Alhamdulillah. Saya pun bagi tahu, siapa yang nak untuk jadi menantu saya mesti hafal Quran. Datang seorang anak muda, ketuk pintu pagi-pagi buta lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya suka anak Ustaz. Gentleman-nya. Saya kata, kamu suka anak saya? Yang mana? Nombor 1. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Hafal Quran? Masuk. Ciri hafal Quran. Duduk. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama. Macam musabaqah tilawatul Quran. Soalan pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia sambung. Saya pun dah sambung. Sadaqallahul azim. Soalan kedua, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ulang, sambung. Dia ulang, dia sambung. Saya pun sadaqallahul azim. Soalan ketiga, Ar-Rahman. Dia sambung juga. Saya kata okey, sadaqallahul azim. Ambil anak saya nombor 1. Minggu depan bawa mak dan ayah kamu. Dia pun bawa. Mak dia pun duduk, masuk-masuk. Mak ayah dia tanya, Ustaz, ni anak kita ni, anak Ustaz tu nak kira macam mana? Orang utara kan. Saya kata kira macam mana? Tak, nak kira. Saya kata pakai kalkulator. Tak Ustaz, nak kira belanja. Saya kata tak ada belanja. Mas kahwin sudah. Ustaz, mas kahwin aja. Belanja tak ada ke? Tak ada ke? Dia tanya lagi. Saya kata ada. Mercedes sebiji, helikopter, rumah banglo. Tanya sangat. Tak mau tanya. Orang bagi special, mas kahwin sudah. Akhirnya tuan-tuan selesai perkahwinan, mas kahwin saja. Anak saya yang kedua datang juga. Seorang anak muda. Pagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya suka anak Ustaz nombor 2. Dia kata, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Dia kata, okey, masuk. Soalan pertama. Tabarakalladzi. Saya hafal yang tu ya. Saya ulang yang tu. Saya bukan pandai pun. Saya bukan hafal Quran kan. Soalan kedua pun wattaba'u, dia sambung. Soalan ketiga pun dia sambung. Soalan keempat dia baca. Suruh saya sambung. Saya tak boleh sambung. Saya bukan hafal Quran kan. Dia kata, okeylah, ambil anak kedua. Anak ketiga saya. Siapa nak sambung? Ni kita offer ni. Saya pernah tuan-tuan 2 tahun lepas ceramah di Pasir Gudang. Ada seorang imam tu kematian isteri. Umur 62, gigi 1. Ustaz, saya sambung boleh. Saya kata agak-agak betul lah. Bagi yang muda-muda kita sambung. Tengok hafal Quran berkat macam mana. Saya ditukar ke Pulau Ketam. Balik-balik 6 anak saya duduk di penjuru-penjuru hafal Quran Ramadan. Sana baca, tenang hati kita. Itu berkat. Sebab tu tuan-tuan, Quran jangan biar di alang ataupun di rumah-rumah disimpan. Baca Quran. Dan kalau boleh hafallah ayat-ayat penting yang nak tolong kita di akhirat esok. Sebab dia berkat. Dia bukan saja berkat, syifa'un wa rahmah. Dia penawar. Dan Quran ni la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia petunjuk. Dia tak ada ragu, dia petunjuk pada orang yang bertakwa. Saya cerita dalam YouTube kan. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Cikgu Yap? Cikgu Yap ni saya dulu guru sains. I'm a teacher. Saya guru fizik. Saya bukan ustaz. Macam mana jadi ustaz? Nanti saya cerita. Boleh ya? Boleh? Saya nak ceramah sampai pukul 12, boleh? Tuan-tuan boleh tunggu ya? Tuan-tuan boleh tunggu, tuan-tuan tunggu. Saya nak balik. Agak-agak patut lah tuan-tuan. Kan? 1 jam setengah dah boleh datang. Jadi alhamdulillah. Saya guru fizik. Sebenarnya saya boleh memahami Al-Quran ni ketika usia saya 26 tahun. Sekarang 50. Umur saya 50. Muda lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat cucu lah. Saya memahami Al-Quran umur 26. Wahai adik-adik, jangan kata susah nak mengajar bahasa Arab.
Umur 26 saya belajar bahasa Arab. Bapak saya tok guru, Ustaz Haji Harun. Umur 26. Macam mana saya belajar bahasa Arab? Saya belajar, saya hafal kalimah aja. Apa? Misbahun, lampu. Mirwahatun, kipas. Saqfun, shilling. Ardun, bumi, kan. Jidarun, dinding. Nafizatun, tingkap. Zujajun, cermin. Sa'atun, tu, jam. Babun, monyet. Babun, pintu. Kan? Saya hafal-hafal 3,000 kalimah. Akhirnya saya belajar bahasa Arab 3 bulannya. Lepas hafal 3,000 kalimah dalam masa 3 bulan, saya pun belajar khawaid bahasa Arab. Macam mana nak i'rab. Akhirnya boleh i'rab 4 bulan aja. Kemudian saya ambil 4 sanawi. Ambil 4 sanawi, ada 20 subjek, semua Arab. Alhamdulillah dapat jaid jidan. 4 bulan mengaji bahasa Arab. Dapat jaid jidan, saya sambung ambil diploma bahasa Arab. Ambil 4 sanawi, ambil diploma bahasa Arab. Lepas ambil diploma, ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Jadi ada 2 ijazah, satu electrical engineering, satu pendidikan Islam. Kemudian sambung master dalam counselling, kemudian PhD psikologi. Tengok, tak ada basic agama. Basic agama SPM, pendidikan Islam aja. Senang hafal ya, dapat A. Tapi alhamdulillah, akhirnya bila dah boleh bahasa Arab, boleh kuasai, saya minta tauliah. Akhirnya saya dapat mengajar. Malam jadi ustaz, siang guru fizik. Bila guru fizik, saya akan ceritakan Quran dengan sains. Contohnya kulit kita, how many layers you have in our skin. Cakap orang putih tu. Ustaz ni bahasa Inggeris. Adik, berapakah kulit kita ada berapa lapis? How many layers we have in our skin? Kulit kita ada berapa lapis? Berapa? 3 betul. Alhamdulillah. Epidermis, dermis dan tisu lemak. Quran sebut fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian di dalam 3 kegelapan, menunjukkan 3 lapis, kata ahli sains. Tengok Quran sebut. Tak payahlah Quran sebut fi zulumatin epidemission, demission edipo, tak payahlah. Quran sebut 3 tu. Saya tanya pelajar saya, boleh tak kita naik ke langit? Dia orang kata tak boleh. Boleh. Quran kata, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai jamaah jin manusia, tembusilah penjuru langit bumi. Kamu tak boleh tembus kecuali dengan kuasa. Kuasa tu apa? Roket. Quran sebut. Contohnya, Allah jadikan kita daripada air mani, kemudian seketul darah, seketul daging, kemudian manusia. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqah, fa khalaqna al-'alaqata muzghah, fa khalaqna al-muzghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma. Sebut. Kan? Embryo, zygote, fetus, newborn baby, semua disebut dalam Quran. Rupanya saya cerita-cerita dalam kelas saya ada Cina, ada India. Cina tak ada masalah. Sebab dia banyak tak ada agama. India tak nak dengar. Melayu terpegun. Ni kelas sains ke kelas agama? Saya kata sama. Rupa-rupanya tuan-tuan, ketika saya duk bagi cerita dekat kelas saya tu, ada seorang cikgu bangsa Cina. Cikgu, orang panggil cikgu sangkut. Cikgu apa? Cikgu sementara. Cikgu apa? Sandaran. Sangkut. Dulu sangkut kan? Sangkut. Cikgu sandaran. Cikgu ni lalu. Bila saya cerita, dia tunggu di belakang. Dia dengar aja. Saya pun tak tahu. Satu hari, dia nak habis dah perkhidmatan. Dia tunggu. Bila saya keluar, dia tahan. Ustaz, dia kata, boleh tak cerita Quran dengan sains? Saya pun bawa, jom. Masuk dalam bilik koperasi, saya cerita Quran dengan sains hampir 1 jam. Habis 1 jam, Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya kata, okey cikgu, ikut saya. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun sebut. Saya kata, cikgu sekarang cikgu dah Islam. InsyaAllah kita pergi daftar dengan majlis agama. Tapi cikgu ada mak ayah tak? Dia tak ada. Cikgu, don't declare yourself as a Muslim. Jangan bagi tahu lagi. Nanti ayah kamu marah. Betul-betul Ustaz, jangan bagi tahu. Tapi saya nak bagi tahu. Saya kata, jangan bagi tahu. Dia nak bagi tahu juga. Balik sampai di rumah. Ayah, mak, now I am a Muslim. Ayah diikat tangan. Kurung dalam bilik, tak bagi makan 3 hari supaya dia tinggalkan Islam. Tapi dia cikgu, dia lari ikut syiring. Dia lari jumpa saya. Ustaz, saya kena ikat Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata, tak apalah. Baliklah, mak ayah tak mak ayah. Kamu beli nasi, kamu beli beras, beli dapur, masak, kamu makan sekali. Dia pun beli dapur apa semua, dia masak. Bila dia nak makan dengan mak ayah dia lari. Mak ayah dia tak nak makan dengan dia. Tahu tak berapa lama? Tak bercakap, tak makan dengan mak ayah selama 3 tahun. Tapi dia sabar. Bila dia sabar, ingat,
Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah. Ketika tahun keempat, ayah dia kena stroke, masuk ICU. Wire penuh. Orang Cina bila saat nak mati, dia orang tak tunggu, dia orang kata sial. Jadi dia tunggu, dia Islam dia tunggu. Ayah dia nazak ni, kita tahu kan nazak kan, ghargharah di saat kalla. Ketahuilah, iza balagati taraqi, ketika nyawa ni sampai halqum, waqila man, katakan kepada orang yang nak mati tu, ra, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa tak boleh tolong? Wal tafati saqa bisaq, masa tu bertelisih urat kaki tangan semua ni. Masa dalam keadaan nazak tu, ayah dia buka mulut. Bila buka mulut, tiba-tiba ayah dia buka mata. Bila buka mata, dia pergi dekat telinga ayah dia, dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam mata. Dia tunggu lagi. Ayah dia buka mulut, buka mata. Ayah, sebut ayah, la ilaha illallah. Ayah dia pejam lagi. Tiba-tiba ayah dia buka kali ketiga, dia buat nada sayu. Ayah, sebutlah ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam, ayah dia hangguk. Hangguk kali ketiga, mati. Bila mati, dia telefon. Assalamualaikum Ustaz, saya yakin ayah saya mati dalam Islam. Saya tak apa buktinya. Dia hangguk Ustaz. Saya kata hangguk bukan bahan bukti, dia kena isi borang. Isi borang baru boleh. Hangguk aja, tu nak buat macam mana? Saya kata serah pada Allah lah. Itu macam mana bapak saya dikebumi macam orang Cina? Tak apa, Allah tahu. Akhirnya dikebumi macam orang Cina, disimpan 1 minggu. Hari terakhir saya pergi ziarah, tengok-tengok bapak dia di make up, dimasukkan blazer, dikepak ni, dimasuk dalam khanda, dimasuk, dipaku. Pasal ni paku. Saya pergi tengok bapak dia. Bila tengok bapak dia, saya kata, how much you prepare to bury your father? Berapa banyak kamu prepare nak kebumi bapak kamu ni? 20,000 dah tak? Terkeluar daripada mulutnya. Orang Cina tak lah luit nyangan mati 20,000. Orang Melayu mati tak ada duit pun kita ke bumi lah. Tambah-tambah mati di sini. Makcik dengan susah hati. Kami dah sedia dah. Free tuan-tuan. Ni 20,000. Akhirnya masa nak ke bumi, dia angkat keranda tu, anak-anak kena lalu di bawah nak buang sial. Dia pakai ni, lambang tu putih hitam. Ustaz, macam mana saya kena pakai ni? Saya terpakailah, tak apa. Ni saya ni terkeluar dah akidah. Tak apa, jaga akidah kamu. Nak pakai tak ada masalah. Ni nak lalu di bawah macam mana? Kalau tak lalu, dia orang kata saya, lalu. Akhirnya dia lalu di bawah nak buang sial. Habis di ke bumi, dia balik-balik letih tuan-tuan. Seminggu tak tidur dengan mak adik dia. Tidur tu letih. Tiba-tiba ketika tidur, mak dia yang tak cukup tidur bermimpi. Jumpa ayah dia duduk di taman yang cantik yang dia tak pernah tengok di dunia ni. Dan ayah dia sebut satu kalimah, mak dia tak faham. Mak dia jaga-jaga, mak dia panggil. What you have done to your father? Apa kamu buat ke ayah kamu? Buat apa? Aku tengok ayah kamu duduk di taman yang cantik. Sebut satu kalimah aku tak faham. Mungkin syurga, dia kata. Apa ni ayah kamu ni? Dia kata, mak, ketika ayah nak mati, saya duduk kat telinga ayah, saya bisik kalimah la ilaha. Mak dia kata kalimah ni ayah kamu sebut. Kalimah apa ni? Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Lalu dia kata, wahai anakku, kau ajarkan aku kalimah ni, aku pun nak masuk syurga macam ayah kamu. Lalu mak dia masuk Islam. Bila mak dia masuk Islam, mak dia kejut adik-adik. Akhirnya adik-adik dia semua masuk Islam. Saya jumpa dia, yap, 4 tahun dah kamu Islam. Berapa orang lagi yang kamu tarik masuk Islam? Tak ramai Ustaz, 4 tahun saya masuk Islam, saya telah mengislamkan 34 orang. Kita 40 tahun Islam, isteri kita dedah aurat lagi. Kita 45 tahun Islam, anak kita yang perempuan masih lagi belum tutup aurat. Kita 45 tahun Islam, sembahyang belum cukup lagi, bukan awal waktu lagi. Sembahyang pun rakaat pertama Fatihah, aku nak baca surah pun tidak. Kita dah 60 tahun dah, rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, nak baca surah pun tidak. Apa salahnya perelokkan amalan kita, Pak? Dia mati, apa? Dia mengislamkan 34 orang, cikgu ni. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Al-Quran. Quran yang dibaca, diajar kepada pelajar, Tuhan buka pintu dayah cikgu ni. Sebab tu, wahai abang-abang nak berkat, rumah kita dibaca Quran. Satu lagi nak berkat macam mana? Tuan-tuan yang dikasihi, bukan saja rumah nak berkat, selalulah tuan-tuan support ni tempat-tempat berkat ni. Macam mana? Ni masjid kita ni, surau kita ni ada aircon, betul tak? Tapi panas. Sebab tak cukup lagi. Kita kena support. Ya, tempat berkat ni kapet ni nampak warna biru, tapi kurang biru. Okey dah tu.
Apa katanya kita tukar bubuh hijau? Kan bagi cantik. Nampak sempit ni malam ni, ramai. Apa kata nak berkat tempat ni, kita pakai kutip derma bagi seorang sikit. Sikit tanda kita ingat nak mati, banyak tanda kita ada duit. Mari sama-sama, sikit tanda ingat mati, banyak tanda berada. Kita lancarkan kutipan derma. Siapa nak kutip? Pelajar masuk kutip. Ada dah bekas. Bangun ni. Sementara dia orang ramai ni. Petugas bangun. Oh, tak prepare. Sekejap. Oh, semangat dengar ceramah, lupa. Okay, tuan-tuan, kita lancarkan kutipan derma. Bagilah sikit tanda ingat nak mati, banyak tanda ada. InsyaAllah. Maaf tapi saya, tuan-tuan, alhamdulillah, orang bina, tuan-tuan, bagi duit 8 juta. Kebanyakan bukan orang Johor, orang Selangor, orang Penang, Kedekut, orang Selangor. Siapa sini orang Selangor? Ada tak? Tak ada. Orang Johor, orang Selangor. Allah pemurahnya. Sebab tu ustaz kalau nak kutip derma, pergilah Ramadan ni di Selangor. Kena bawa, tunjukkan bagaimana kita nak ni. Kutip. Mari adik pergi. Pergi seorang-seorang. Siapa yang tak bagi tu tunggu. Mari sini adik, saya pun nak bagi juga. Nak cari keberkatan juga, insya-Allah. Kurang-kurangnya ada saham sikitlah saya kan di madrasah yang penuh berkat ni. Mari insya-Allah. Bubuhlah, jangan bubuh RM1. RM1 tu orang tak nak dah. Tuan-tuan tak percaya, pergi kat stesen Petropam. Tuan-tuan kata minyak RM1 boleh buat? Tak boleh, sebab petrol 1 liter RM2. RM2.36 kan. Jadi nak bubuh RM1 tak boleh. Tengok, petrol pun tak nak terima RM1. Tambah-tambahlah kita nak masuk akhirat, bubuhlah RM5. Pernah saya ceramah macam ni lah kan, di satu masjid nama Padang Serai. Ada seorang anak muda macam ni, dia bubuh lah. Dia datang naik motosikal, dia bubuh RM5. Lepas bubuh RM5, dia terfikir, ya Allah, aku bubuh semua, nanti minyak motor macam mana? Dia pun, pakcik, minta balik RM2. Dia minta RM2. Pakcik tu kata, kenapa? Saya minyak motor habis, nanti tak mati jalan, mati di jalan. Pakcik tu ambil RM2 bagi. Dia pun ambil, balik, dia telefon saya. Dia pergi kat Shell tu bubuh RM2. Tengah bubuh tu, tengok ada satu kereta pancit. Bukan kereta, van. Buka tak pandai buka, dia foreman. Dia kata, pakcik boleh tolong tak? Dia pun buka, ambil tayar spare, ganti. Dah siap ganti, tiba-tiba pakcik tu seluk dalam poket dia, ambil bagi RM300. Dia telefon saya, ustaz, rugi ustaz, RM5, minta balik RM2. Kalau tak minta RM500 ustaz. Dia kata. Sebab tuan-tuan. Siapa yang bubuh banyak dapat banyak, tak rugi. Sebab apa? Anfiq ya bena Adam, bagilah kan? Unfiq alaih, kamu dapat balik. Bagilah tuan-tuan, bantu ni Ma'atafiz ni. Alhamdulillah, inilah harta yang berkat. Rumah kita kan? Ada mati esok, isteri kita tak boleh duduk. Sebab kita dah bagi tahu dah, kalau aku mati, kamu kahwin lain, aku balik jadi hantu. Bini tak boleh duduk di rumah. Lain kali bini kata, ish, macam mana nak duduk ni? Tak apa, duduk rumah anak. Di mana? Di Kuala Lumpur. Rumah yang kita buat mahal, tinggal. Akhirnya dah tak duduk bertahun, anak kita yang duduk dekat Segamat ni buat apa? Homestay. Rumah yang kita sayang buat homestay. Saya nak tanya, ada tak rumah Allah orang buat homestay? Rumah Allah homestay tak ada. Rumah Allah tak ada, kecuali orang buat di luar. Akhirnya homestay, yang kutip abang sulung, datang hari raya mesyuarat, homestay duit dia ada tak? Tak ada siapa duduk. Rupanya duit dia kebal. Akhirnya mesyuarat macam inilah. Rumah kita tu jual lah abang. Rumah yang kita sayang untuk dijual. Ada tak rumah Allah untuk dijual? Rumah Allah untuk dijual? Tak ada. Itu rumah kita. Tuan-tuan bubuh aircon, tuan-tuan bubuh PA system, kipas ni, tuan-tuan bubuh kabel. Ini harta kita akhirat esok. Berkat bang. Selagi mana orang sembahyang, kita dapat keberkatan. Sebab tu kalau boleh buat bagi elok lah ni macam ni. Alhamdulillah. Saya pernah pergi tuan-tuan, di Melaka bagus. Di Johor tak pernah jumpa lagi. Di Melaka ni kalau masuk, tandas dia pun bersih. Kita masuk berak tu, dia bubuh pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, silapam. Bagus. Kita kencing kan. Kadang siapa pergi tempat kencing dia bos. Ekor kucing, ekor tikus, lepas kencing, sila jirus. Bagus. Kami di Kedah saya tambah. Burung merak, ikan lampam, Kuala Kedah. Lepas berak, sila pam. Siapa tak pam, haram jadah.
Mana yang kutip derma tadi? Bawa balik rumah apa? Jadi kita buat tempat elok. Ni bukan saja tempat semayang, tempat tandas pun elok juga. Kena bagi elok. Kalaulah kita mampu ada duit-duit yang tak boleh nak digunakan. Contohnya duit apa? Duit riba kan? Duit interest kan? Bagi kat ustaz. Ustaz ni duit ni tak tahu nak buat apa lah. Kita buat jalan. Atau mu buat tandas. Buat bagi elok. Sebab digunakan amah umum. Buat tandas. Bagi elok tandas tu. Saya pernah pergi satu masjid di Gerik. Tandas elok. Elok macam mana? Saya akan balik daripada Kelantan. Cerita dalam YouTube. Kita nak terberak. Kalau berak kita pergi mana? Kita akan pergi RNR ataupun masjid, betul tak? Selalu ya, RNR tak ada dekat Jeli tu. Masa tu duduk tahan lagi. Isi kata, bang, sabar bang. Memang sabar. Sebab tak jumpa lagi tanah. Jadi kita pun kemut. Cerita. Sebab nampak nak lena mampu kan. Tak gambar lena. Jadi bawa kereta ni. Tahan. Elok sampai masjid, tak tahan dah. Buka pintu lari lah. Lari. Tengok tandas tu 10 tandas tutup semua. Dia orang bubuh kayu macam ni, palang ni. Macam calon pihak raya. Saya, Allah, kita ni depan tu tak tahan dah. Tak boleh kemut abang. Breakdance. Tengah duk breakdance tu, datang jawatan kuasa masjid. Ustaz, kenapa duk breakdance? Tak tahan dah nak terberak. Tak terberak ke ustaz? Minta maaf, tandas tak ada. Masjid punya cantik, tandas kenapa tutup? Ni penagih dadah datang hisap rokok, cucuh pintu. Berlubang, boleh ustaz masuk. Tapi kami nampak ustaz. Tu macam mana? Ada satu tandas elok. Ustaz nak tak? Nak lah bro, tak tahan dah ni. Tanya pula. Pergi ambil kunci. Dia ambil kunci, bawa buka. Tandas tu paling elok. Tengok tu tandas tu kuning semua. Kita nak berak taik duk timbul. Nak berak tak jadi, taik naik balik kan. Sebab tu kita ni kan bagi duit yang mana hak yang tak boleh pakai tu buat tandas. Buat bagi elok. Macam tandas Masjid As-Salam, nombor 1 masjid di Malaysia. Tuan-tuan masuk. Duduk tu bau wangi. Tandas tu wangi. Sambil berak tu. Wangi lah tandas ni. Tandas kita wangi tak? Bau tai. Tambah-tambah pelajar tu. Saya cukup geram pelajar-pelajar Mat Tafiz ni. Kadang-kadang berak flash pun tidak. Saya pertama kali kan buka Mat Tafiz, pagi-pagi saya datang sebelum subuh. Tengok tai penuh. Turun! Suara saya kuat, semua pakat turun. Saya nak tanya ni, siapa yang berak tak flash? Semua tak mengaku. Dia tak mengaku tak apa. Air tak ada, pergi hembus sampai tenggelam. Tak larat tembus ustaz. Kalau tak larat siapa? Ada seorang tu, saya ustaz. Kamu nak suruh saya flash ke? Ustaz, saya berak di rumah tak pernah flash. Mak saya flash. Saya kata kepala otak hang. Nak suruh aku flash. Rupanya mak dia duk flash. Akhirnya alhamdulillah sekarang ni Mat Tafiz jadi manusia. Yang masuk tak ada tuan-tuan. 5 EA. Tapi sekarang alhamdulillah jadi manusia. Sebab tu kita tandas mau bagi elok. Mana duit yang tuan-tuan tak nak simpan, duit tu tak bagus unsurnya, bagi kat ustaz. Kita buat jalan. Tengok becak kan. Apa salahnya tuan-tuan bubuklah duit-duit tu. Ni buat tandas bagi elok kan. Tandas macam di Melaka. Alhamdulillah saya pergi. Tandas cantik. Duduk berak tu. Berak tapi tu selak tak ada. Kadang-kadang kita nak tengok tuan-tuan. Ni tengah-tengah selak kunci tak ada. Allah, kunci. Allah, yang bawah nak keluar dah. Lain kali macam mana? Pegang. Bila pegang macam tu, dia tak boleh konsentrate. Ada orang masuk, kita buat macam tu. Bila masuk dia naik. Kalau turun. Kalau dia jadi turun naik. Dia tak turun. Lain kali, ya Allah, ganggu betul lah nak berak ni kan. Lain kali bubuh air banyak-banyak dalam baldi tu, tolak depan pintu. Kita pun konsentrate lah. Penantian penuh penyiksaan. Konsentrate. Tengah konsentrate tu ada seorang hamba Allah masuk tak sedar. Dia tolak. Terbuka pintu. Saya terkejut. Allah! Dia pun, Ustaz. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa tu? Dia tak tahu kita duduk melepas. Sebab tu tuan-tuan yang ada duit, yang tak boleh nak tahu nak buat apa, bagi kat Ustaz buat tanda, buat jalan, insya-Allah ada keberkatan dia.